Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ghummah wa tarakaha ala nihajatil bayda layluha kanahariha لا يزيل عنها إلى هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan lagi saya kasihi Tuan Guru kami Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Rahman, ahli jawatan kuasa masjid yang hadir. Seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi ayah-ayah saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongannya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim, yang di mana di hari akhirat nanti kita akan ditanya, kita akan dipersoal di hadapan Allah, terutamanya salat yang kita kerjakan. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung, insya-Allah. Ayah-ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Tajdhib Atraful Hadith jilid yang pertama yang dikarang oleh Al-Fadlatul Syekh Ustaz Haji Abdul Halim Al-Hadi, dan kita sampai pada muka surat 18, hadis bawah sekali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdin khaira ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza arada Allahu bi'abdin syarra ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Sadaqa Rasulul Karim. Ruwah Al-Hakim an Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki oleh Allah akan hamba-Nya nak jadi kebajikan, dijadikanlah hamba itu kaya pada nafsunya, yakni kaya hati, dan dijadikan takut, yakni taqwa di dalam hatinya. Dan sebaliknya, apakala hendak dijadikan hamba-Nya nak jadi jahat, menjadilah ia akan kepapaan hamba-Nya itu
terpandang-pandang di hadapan matanya. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya yang masyhur Al-Mustadrak daripada Abu Hurairah. Faqala musannif, kata pengarang, sebaik-baik kaya itu kaya hati, sejahat-jahat kaya yang bercampur tamak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki oleh Allah akan hamba-Nya nak jadi kebajikan, apabila Allah berkehendak kepada seseorang hamba itu untuk buat baik, untuk dia melakukan kebaikan, dan juga kebajikan, maka Allah akan kayakan nafsunya, yakni kayakan hatinya, kayakan jiwanya. Orang yang Allah kayakan jiwanya, iaitu mereka yang lari daripada sifat tamak, lari daripada sifat dengki, lari daripada sifat-sifat mazmumah yang lain. Itulah menjadi punca kepada Allah nak jadikan seseorang itu untuk dia buat baik. Tak, maksud kata jika Allah berkehendak pada seorang hamba untuk hamba itu dibuat, maksudnya hamba itu melakukan kebaikan, maka akan Allah berikan kaya jiwanya. Tak, seumpama kaya jiwa ni sebagai contohlah. Tak, satu hari dia berjalan, dia bawa kereta, tengah bawa kereta tu dia nampak ada seorang pakcik nak melintas. Tak, pakcik tu buta matanya, tak ada siapa pun yang tolong dia. Tak, jadi dia pun berhenti dan dia tolong pakcik tu melintas. Itulah orang yang kaya jiwanya. Tak, ataupun tengah dia nak masuk masjid, dia nampak ada sampah, dia ambil sampah, dia buang dalam tong sampah. Itulah orang yang kaya jiwanya. Tak, maksud orang yang kaya jiwa ni dia lari daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik. Tak ada perasaan iri hati, tak ada perasaan dengki. Tak, tambah mula bila mana dia dengar ada satu orang yang perlukan bantuan, dialah orang yang pertama sampai dulu. Dialah orang yang pertama yang menghulurkan bantuan. Tak, itulah orang yang kaya jiwa. Tak, maksudnya Allah berikan petunjuk kebaikan untuk dia. Tak, lalu orang yang Allah nakkan seseorang tu melakukan kebaikan, maka akan dibuka jalan kepadanya untuk dia melakukan kebaikan tersebut. Bukan sekadar jalan kebaikan yang dibuka kepadanya, dan juga dipermudahkan juga perjalanan itu. Tak, satu orang yang ingin mencari Allah Subhanahu wa taala, satu orang yang ingin bertaubat, tak, Allah akan permudahkan perjalanannya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Tak, dalam hadis yang kita selalu baca, yang kita selalu cerita, dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Taubah, dalam Sahih Bukhari, ada kisah satu orang pemuda daripada kalangan Bani Israel yang telah bunuh 99 orang. Ada hadis ni kita selalu duk sebut kan. Tapi saya nak cerita bahawa dibuka jalan kebaikan untuknya. Tak, dia pergi cari satu orang alim nak tanya tentang apa hukum, ada tak hukum apa, ataupun adakah taubat untuk dia. Maka dia berjalan sampai di satu tempat, dia tanya, fahal min alim, ada orang alim tak kat kawasan ni? Tak, apa beza alim? Alim dengan abid ni dia berbeza. Fadulla ala abid, orang tunjuk abid. Abid ni ahli ibadat. Tak, kerana orang dulu menganggap ahli ibadat tu alim. Tak, orang yang kuat ibadat tu alim orangnya. Belum tentu. Tak, kadang orang yang kuat ibadat belum tentu dia alim lagi. Tak, tapi orang alim semestinya dia adalah seorang abid. Tak, macam itulah maksudnya. Jadi pada waktu itu orang tunjuk ahli ibadat yang kuat ibadatnya. Dia pun pergilah dekat ahli ibadat tu, dia kata, qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan fahal min taubah, aku dah bunuh 99 orang, ada taubat tak? Maka abid ni kata apa, ahli ibadat ni kata apa, kamu dah bunuh sampai 99 orang, mana nak taubat bagi hang? Bunuh seorang pun dah dosa besar, betah lagi kalau bunuh sampai 99. Tak ada taubat.
Kawan ni bila kata dah tahu tak ada taubat ni, baik ku bunuh hang. Dia pun bunuh kawan tu, cukup 100. Itu bahaya bagi hukum ni. Dah tersilap bagi hukum, makan diri. Tersilap bagi hukum, begitulah keadaannya. Nah, kawan tu pun bunuh bagi cukup 100. Duk tak lama nampak Allah bukakan lagi jalan baginya. Jika Allah nak hamba ini melakukan kebaikan untuk mencari Allah, Allah buka lagi jalan baginya. Sedangkan dia tahu dah ada orang habaq kata dah tak ada taubat, baik aku tak payah cari. Tapi Allah buka lagi jalan baginya untuk dia bertaubat. Dia pergi cari lagi, ada ni. Nah, dia cari-cari sampai satu tempat, fahal min alim, ada orang alim tak? Fadulla ala alim. Maka orang tunjuk hak ni betul alim. Dia pun pergi jumpa. Dan kemudian dia kata, qataltu mi'atan nafsan fahal min taubah, aku dah bunuh 100 orang, ada taubat tak? Maka kata orang alim ni, ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalang kamu daripada kamu nak bertaubat? Tak ada siapa pun nak halang. Jika kamu nak bertaubat, keampunan Allah itu luas. Tersedia keampunan itu bagi orang yang mencari dia, bagi orang yang minta keampunan kepada dia. Jadi bila kamu nak taubat, tak ada masalah, Allah terima taubat kamu. Tak. Sedangkan dia dah dapat dah hukum masa Abid bagi tahu tu. Dah tak ada taubat, tak payah cari dah tak ada dah. Tapi Allah gerakkan hatinya lagi, Allah jentikkan jiwanya lagi untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keampunan Allah. Lalu dia pergi dan dia cari, dan betul jumpa. Dan orang alim ni pun dia bagi tahu, tak ada masalah, nak taubat. Lalu orang alim ni bukan sahaja bagi tahu kata ada taubat, maka dia tunjukkan lagi jalan ataupun cara nak bertaubat. Intaliqu ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji'u ila ardika fa innahu ardisu. Intaliqu ila ardin kadza wa kadza, kamu pergi ke tempat sekian-sekian. Kamu pergi ke tempat sekian-sekian ini, fa inna biha unas, dekat sana ada sekelompok manusia, dekat sana ada sekumpulan manusia, ya'budunallah, yang sedang beribadat kepada Allah, yang sedang sujud sembah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, kamu sembah sekali dengan mereka, kamu sembah Allah sekali dengan mereka. Wala tarji'u ila ardika, jangan kamu kembali ke tempat kamu, fa innahu ardisu, kerana tempat kamu adalah tempat jahat. Makna kata, kalau nak pergi taubat, hampir duduk dengan geng-geng baik ni, duduk sekali dengan mereka, jangan kembali ke tempat asal balik. Saat lagi jumpa geng lama, buat perangai lama balik. Enggak. Dia pun bila dah dengar lagu tu, dia pun pi, nampak? Enggak. Usaha pergi, bila pergi tak ada nak sampai meninggal dunia. Takdir kata jatuh dia meninggal dunia, tak ada nak sampai. Lalu berselisihlah di antara malaikat azab dengan malaikat rahmat, nak bawa pi mana dia ni. Diperintah Allah untuk mengukur jarak mana lebih dekat, tempat asal dia ke ataupun tempat dia nak pergi taubat. Kalau dia dekat dengan tempat asal, masuk humbankan dia ke dalam neraka. Kalau dia dekat dengan tempat nak taubat, masukkan ia dalam syurga. Tak. Lalu diukur, maka tempat dia nak taubat tu lagi dekat. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda ini Allah izinkan ia untuk masuk ke dalam syurga. Tak. Ayah-ayah yang saya hormati, bukanlah hadis ini menyuruh bahawa bila bunuh orang, bila taubat Allah ampunkan kita, dah. Tapi hadis ini menceritakan kepada kita, bila mana satu orang yang berkehendak untuk mencari keampunan Allah, Allah akan pemudahkan baginya. Tak. Allah akan berikan dia jalan kemudahan kepadanya. Bukan sekadar itu sahaja, Allah kayakan lagi jiwanya. Tak. Kayakan jiwa ni, dia nak sentiasa melakukan kebaikan dan tak nak tinggalkan. Tak. Dia dah rasa seronok dengan kebaikan yang dia buat. Tak. Dia rasa bila dia dah buat sekali, dia nak buat lagi. Dia rasa halawah, dia dah rasa kemanisan bila mana dia melakukan kebaikan. Tak. Kadang bila kita buat baik, kita merungut, ku sedekah tak dapat apa pun. Orang kata sedekah ni boleh kaya. Tak. Dia pun sedekah tak dapat apa pun. Nampak? Dia merungut. Tak.
Tapi orang yang masuk kata orang yang dah buat, masuk orang yang buat kebaikan ni, dia rasa lagi nak seronok. Tak. Kadang dia tak nampak. Tak. Kebaikan yang Tuhan bagi tu dia tak apa nak nampak. Tapi sebenarnya Tuhan dah bagi. Tak. Antara nikmat paling besar sekali yang Tuhan bagi ke dia tu apa? Tu nikmat kesihatan tu. Tak. Itu pun sudah mencukupi. Mata boleh nampak, telinga boleh dengar, mulut boleh bercakap, tangan boleh bergerak, kaki boleh berjalan. Tak. Itu nikmat yang cukup besar. Ingatan ni Allah bagi kat kita. Tak. Itu pun cukup besar rahmat bagi kita. Jangan sampai satu hari lagi Allah tarik kita punya ingatan. Tak. Jangan sampai satu hari nanti Allah tarik kita punya ingatan. Lebih kita tak apa nak ingat. Tak. Kadang nama sendiri pun lupa nama apa. Tak. Petah lagi nama anak, petah lagi nama cucu. Cucu pula duk beratak pula, berbelah. Nama pun pelik-pelik. Kamalin pula dah. Apa nama ni? Camelia apa nama anak seorang anak murid saya tu. Nama dia 4 rangkap. Putri Intan, Putri, saya hafal nama dia. Putri Intan Suraya. Putri Intan Suraya. Allahu Akbar. Syariah Putri Aisyah Intan Suraya Al-Faqihah. Oh, dia kalau isi borang tu jenuh minta borang lebih. Pasal apa? Kotak tak cukup. Tak. Putri Aisyah Intan Suraya Al-Faqihah. Oh. Pak dia binti Aliyah kot, tak silap saya. Pak dia Aliyah ha? Tak. Nama anak sampai panjang, sampai habis napas nak sebut nama anak dia. Tak. Pak nama Aliyah. Mungkin pak dia geram, nama dia pendek. Buh anak kan, buh nama berjela. Tapi cerita dia begitu. Nak maklumkan bahawa jangan sampai satu hari nanti Allah tarik ingatan. Dah kita tak ingat. Ingatan ini pun dah satu rahmat besar dah Allah bagi kat kita. Dan alhamdulillah hari ni kita ingat. Kita masih lagi ingat jalan balik rumah. Kita masih lagi ingat dan sebagainya. Tak. Tapi nak cerita kata ini kelebihan kebaikan yang Allah dah bagi dekat kita bila mana kita buat baik. Tak. Bukan sekadar rezeki Allah tambah, bukan sekadar apa lagi nikmat yang Allah dah bagi kat kita. Banyak sangat. Tak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim. Jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah itu takkan terhitung banyaknya nikmat dia. Tak. Jika Allah kita nak hitung nikmat-nikmat Tuhan tu yang Allah bagi kat kita, tak terhitung nikmatnya kerana terlalu banyak. Tak. Itulah kebaikan yang kita buat. Tak. Dijadikan hamba itu kaya pada nafsu, yang ni kaya jiwanya, dan dijadikan takut takwa di dalam hatinya. Bila satu orang yang buat baik, dia akan mula rasa takut untuk dia buat benda yang tak baik. Tak. Itu tanda Allah berkehendak untuk dia melakukan kebaikan. Tak. Orang yang dah buat baik, bila dia nak buat benda tak baik, dia akan rasa takut. Hati dia rasa gelisah, dia rasa gusar, dia rasa takut. Tak. Dengan kejahatan yang dia nak buat. Itu tandanya apa? Tandanya Allah dah pilih dia untuk dia melakukan kebaikan. Kenapa satu orang yang tak baik dia dah lali dengan kejahatan yang dia buat? Kerana Allah tak berkehendak kepada dia untuk dia buat kebaikan. Dah. Sedangkan dia ada pilihan untuk menjadi orang yang lebih baik, tetapi dia tak pilih jalan tersebut. Dia pilih lagi untuk dia seronok dengan kejahatan yang dia buat. Dah. Inilah yang dimasukkan. Jadi bila Allah berkehendak satu orang hamba untuk dia buat baik, Allah akan campakkan takwa di dalam jiwanya. Bila ditanya kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, apa itu takwa? Maka kata Sayyiduna Umar, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri thalathata marrat. Bila ditanya kepada Umar, apa itu takwa? Maka takwa, kata Umar, at-taqwa hahuna. Takwa itu datang daripada sini. Wa yushiru ila sadri thalathata marrat,
dan dia tunjuk pada dadanya sebanyak 3 kali. Maksud kata dia tunjuk dadanya, maksudnya takwa itu datang daripada jiwa, datang daripada hati kita, perasaan takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila satu orang yang nak buat benda hak tak baik itu, takwa itu datang, ketakutan itu datang. Bila takut itu datang, maka seseorang itu secara automatik ni akan meninggalkan perkara tersebut. Kerana dia fikir apa kesudahannya, kerana dia fikir apakah keburukannya. Kalau aku buat saat lagi ni, apa yang aku dapat? Kalau aku makan duit haram ni, saat lagi bagi ke anak bini, saat lagi mereka pula makan benda hak haram. Nampak? Dia fikir, dia mari fikir tu, lalu dia tak jadi nak buat. Itulah yang dimaksudkan. Kadang kalau orang dia tak fikir apa kesan akan datang ni, dia buat lah. Maksudnya dia dah tak ada perasaan takwa tu, ketakutan dia kepada Allah tu dah tak ada. Dia tak fikir dah, janji dapat. Lah ni musim scammer duit lah ni. Scammer duit. Yang paling kita risaunya mak ayah. Mak ayah lah paling risau sekali. Mereka telefon kata duit makcik lah ni kena kami sekat 10,000 kan. Jadi duit tu kami takkan lepas kalau makcik tak bayar 3,000 kan. Mereka gelabah bila dengar lagu tu. Bila kena tang kita pandai nak kona kan. Bila dengar sampai tahap lagu tu, jadi gelabah, buat keluar 3,000 masuk dalam akaun kawan ni. Lepas tu senyap sepi dah. Sekarang ni tak berapa musim-musim scammer macam tu. Jadi orang sebegitu mereka dah tak rasa apa dah. Kerana apa? Janji mereka dapat, bukan nak fikir kesan akan datang. Itu kerana dah tak ada ketakwaan di dalam jiwa mereka. Bila mana Allah intiza', Arab kata, mencabut perasaan takwa itu di dalam jiwa, maka begitulah jadinya. Dah rasa biasa, dah tak rasa takut dah dengan kejahatan yang dia buat. Tapi bila mana Allah sayangkan satu orang hamba, bila dia buat benda hak tak baik, bila dia nak buat benda hak tak baik tu, dia mula fikir kesan dia, apa yang dia kena ke akhirat nanti, apa yang akan dia dapat di dunia nanti. Kerana kejahatan ni Nabi kata tak kekal. Benda hak tak baik ni atas bumi kita buat, benda hak tak baik ni dia takkan kekal. Akan terbongkar akhirnya. Betapa ramai orang yang buat benda yang tak baik ni, semuanya dibongkarkan. Tak lama pun, sekejap lah. Sebab benda-benda macam tu bukanlah Allah izinkan untuk hamba-Nya lakukan. Bila Allah tak izinkan hamba-Nya untuk melakukan, sebab itulah benda-benda tu cepat terbongkar. Orang tahu. Inilah benda yang kita paling takuti. Dan sebaliknya, apakala hendak dijadikan hamba-Nya nak jadi jahat, menjadilah ia akan kepapaan hamba-Nya itu terpandang-pandang di hadapan matanya. Jika Allah berkehendak satu orang hamba untuk dijadi seorang yang tidak baik, maka Allah akan jadikan kepapaan di antara dua belah matanya. Kepapaan di antara dua belah mata ni macam mana? Bila mana menjadikan dunia itu lebih besar daripada akhiratnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, man ja'ala ad-dunya akbara minal akhirah ja'alallahu faqra baina 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia itu lebih besar daripada akhirat, barang siapa yang menjadikan dunia itu lebih hebat daripada akhirat baginya, ja'alallahu faqra baina 'ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua belah matanya. Maksudnya dia dah rasa tak cukup. Maksud dia bila dia dah membesarkan dunia, mengagungkan dunianya, dia merasakan apa yang dia peroleh, apa yang dia dapat serba tak cukup. Dia nak lagi cari, nak lagi. Itu nama faqra baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua belah matanya. Sentiasa rasa tak cukup, serba-serbi tak cukup, serba-serbi kurang. Itulah tanda Allah jadikan kefakiran di antara kedua belah matanya.
Alhamdulillah, hari ni kita, apa yang Allah dah bagi kat kita, kita dah rasa cukup sangat-sangat. Tak, dengan nikmat kehidupannya, dengan nikmat masanya, alhamdulillah. Tak, antara lagu ni kita boleh lah pergi berjalan kan, pergi berjalan ke pergi shopping mall. Tak, tapi kita tak, kita meluangkan, kita habiskan masa kita datang ke masjid, mai dengar kuliah, mai sembahyang berjemaah. Sedangkan waktu utara lagu ni macam-macam kita boleh buat, tapi kita memperuntukkan masa kita tak sampai sejam pun mai dengar kuliah, mai sembahyang berjemaah. Itu tanda Allah berkatkan masa kita. Ada tanda apa nama ni? Kata guru kami, tanda Allah berkatkan usianya, tanda Allah berkatkan masanya, iaitu dia dapat meluangkan masanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat masanya. Tak, ayah-ayah yang saya hormati, ibu dan ayah yang saya hormati, tak, Allah berkatkan masa kita, Allah berkatkan umur kita. Alhamdulillah, kita dapat habiskan masa kita tak dengar kuliah, mai masjid, bersemayang berjemaah. Tak, kemudian semayang fardu kita tak tinggal, masuk waktu on time kita semayang. Tak, itu tanda Allah berkat masa kita, Allah berkatkan umur kita. Ada orang bila mana sampai tahap macam ini masih lagi tak leka dengan dunianya. Tak, itu maknanya Allah dah tak lagi berkatkan masanya. Alhamdulillah, hari ni Allah dah berkatkan masa kita, Allah bagi kehidupan kita ni cukup baik, alhamdulillah. Tak, walaupun kita masih lagi ambil langkah berjaga-jaga, alhamdulillah. Tak, dengan kesihatan yang kita ada pada hari ini, kita mampu lagi langkah, kita mampu lagi jalan mai ke masjid, alhamdulillah. Tak, 15 Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur dah habis kena tutup dah kan. Tapi alhamdulillah kita masih lagi boleh operasi seperti biasa. Tak, betul ke kita kena berdoa. Masa tak boleh mai semayang ke masjid kemarin ni, yang sebelum ni, tak, kita rasa rindu sangat nak mai masjid, rindu nak berjemaah. Tak, tapi hari ni bila mana dibolehkan, ramai tak ambil kesempatan itu. Tak, masih lagi dengan kealpaan. Dah pelbagai ingatan dah Tuhan bagi kat kita, tapi masih lagi tak perasan. Tak, masih lagi buat-buat tak nampak. Tak, peringatan, teguran yang Allah nak bagi ada hikmahnya. Kenapa? Tak, tapi kita pun tak tahu sebabnya. Tak, sehingga hari ini masih lagi kita tak tahu. Ala kulli hal, tak ada kebaikan sebenarnya. Nah, tapi kita berdoalah kepada Allah. Apa yang berlaku di negara kita ini, kita berdoa semoga ianya bertambah lebih baik. Tak, kita pulih, kita dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa. Peluang yang kita ada ni kita rebut, jangan kita tinggalkan. Tak, ayah dan bunda yang saya hormati, tak, dalam umur begini kita masih boleh nak buat seronok tu, boleh. Tak, takat nak jolok buah snooker tu pun boleh. Takat nak karaoke tarik lagu tinggi-tinggi boleh kan. Boleh tara umur muda lagu ni. Tapi kita fikir kata tak, keseronokan itu dia sebenarnya sekejap je. Tak, sekejap je dia rasa seronok, lepas tu ke habis tak, macam kita makan sedap tu tang mulut ya, lepas masuk perut tu dah tak rasa apa dah. Tak, dia rasa sedap makan ni time bila kita mengunyah kot kat mulut kita ni, hak tu dia rasa sedap. Lepas dia masuk perut ke, lepas tu dah tak rasa dah sedap tu. Gitu juga dengan keseronokan. Masa dia buat seronok tu, yang masa tu lah seronok dia. Tak, lepas tu dia tak rasa apa dah. Tapi kebaikan ni tak, bila hari ni kita buat, besok kita rasa nak lagi buat. Begitu. Tak, itulah beza di antara benda baik dengan benda yang tak baik ni. Tak, jadi bila mana Allah jadikan satu orang hamba itu untuk dia melakukan kejahatan, Allah akan papakan di antara kedua belah mata. Maksudnya dia akan rasa, dia akan bertambah lagi ketamakan dia tak ke arah harta dunia. Itu sebab musannif kata pengarang, sebaik-baik manusia itu ialah mereka yang kaya jiwanya, dan sejahat-jahat manusia itu mereka yang bercampur dengan tamak. Dia rasa tak cukup, serba tak cukup, dah mencari lagi, dah dapat dah, nak rasa lagi lebih. Itu yang kata bila dah dapat satu harta yang berupa gunung,
Satu gunung dia dapat harta, dia nak lagi satu gunung lagi yang berupa harta. Tak, itulah ketamakan. Ketamakan manusia yang sentiasa rasa tak cukup. Inilah peringatan yang Allah Subhanahu wa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Ibu dan ayah yang saya hormati, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dia kitab Mustadrak ni banyak dia menghimpunkan hadis-hadis hasan. Hadis-hadis hasan. Hadis hasan ni maksudnya hadis martabat yang kedua selepas sahih. Hasan pula terbahagi pada dua, hasan li ghairi wa hasan li dzati. Hasan li ghairi dengan hasan li dzati. Kenapa ada pecahan itu? Berbalik kepada rawi dan berbalik kepada matan. Kalau rawi itu seorang yang macam mana dia boleh jadi hasan? Kerana ada satu syarat kepada rawi. Nak jadi hadis sahih, dia melihat kepada rawi. Rawi ni siapa? Periwayat, orang yang menyampaikan hadis. Maksud kata orang yang terakhir yang menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dinamakan rawi. Senang kita nak faham an tu. An Abdullah, an Jabir, an Sa'ad, an itu namanya rawi. Jadi macam mana dia boleh jadi hasan? Kerana ada satu syarat yang menyebabkan dia jadi hasan. Syarat seorang rawi untuk dijadikan hadis itu sebagai hadis sahih ada 5. Al-adalah, ittisalus sanad, ad-dawabit, adamus syudud, adamul illah. Al-adalah, adalah ni kita boleh terjemah dengan adil. Adil ni bukanlah tada'u syai'un ala makanihi. Adil ni bukanlah meletakkan pada tempatnya. Adil di sini maksudnya Islam, mukallaf, baligh, waras akalnya. Itu namanya adil. Yang kedua, ittisalus sanad, sampai sanad. Sanad ni daripada Nabi sampailah yang terakhir dapat. Yang ketiga, dawabit. Dawabit tu apa? Catatan ataupun ingatan. Maksud kata melihat kepada rawi itu. Macam mana dia boleh jadi hasan? Kerana dawabit tadi ni. Kerana dawabit, kerana ingatan rawi. Kalau rawi itu seorang yang kurang ingatnya sikit, dia akan jatuh hadis tu kepada hasan. Adapun dua syarat yang lain itu termasuk dalam syarat hadis sahih. Jadi dilihat kepada rawi dan dilihat kepada matan. Itu rawi dari segi keingatannya. Dari segi matan, macam mana boleh jadi hasan? Bulan depan, insya-Allah. Jadi kita berhenti takat hadis ini dan kita akan sambung lagi tentang istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti hari ini 12.10 Masjid An-Naim. Terima kasih pada ibu dan ayah saya yang sudi hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya. Di sini saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak kata, mohon maaf banyak-banyak. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita terhindar daripada malapetaka, bahaya dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu mai masjid, yang selalu mai mengaji, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doakan anak anda ini semoga Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Hingga kita bertemu pada masa yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti insya-Allah. Sekian daripada saya, wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal 'insana الذين آمنوا